Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam siri video doa-doa daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Sebelum ini saya telah pun berkongsi doa untuk keluarga daripada ayat 128 surah Al-Baqarah. Maka untuk video kedua ini saya ingin berkongsi satu lagi doa untuk keluarga, yang ini daripada ayat 74 surah Al-Furqan, surah yang ke-25. Doa ini mungkin ramai yang pernah dengar, bahkan mungkin ramai yang sudah pun menghafalnya. Tak apa, ayuh sama-sama kita mengkaji doa ini. Bagi yang belum menghafal, boleh menghafalnya. Bagi yang sudah menghafalnya, moga-moga dapat memahami dengan lebih baik apa yang dimaksudkan oleh doa ini. Baik, doa ini berbunyi, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waja'alna lil muttaqina imama. Bermaksud, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami daripada isteri-isteri kami dan zuriat kami penyejuk mata, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Baik, kita kaji ayat doa ini daripada permulaan ayat, yang ini apabila Allah SWT berfirman wallazina yaquluna rabbana hablana sehingga akhir ayat. Siapakah yang dimaksudkan dengan wallazina yaqulu? Yang bermaksud dan orang-orang yang berkata, orang-orang yang berdoa. Orang-orang itu siapa? Apakah secara umum ataupun merujuk kepada sekumpulan orang yang spesifik? Jadi kalau kita kaji ayat ini daripada ayat nombor 63, bermula daripada ayat nombor 63, wallazi di sini merujuk kepada ibadur rahman. Ibadur rahman ini bermaksud hamba bagi ar-Rahman. Okay. Kenapa Allah SWT tidak menyebut hamba Allah, tetapinya hamba Ar-Rahman? Okay. Antara tafsir yang diberikan oleh para ulama ialah apabila kita memiliki ciri-ciri yang Allah SWT senaraikan mulai daripada ayat 63 dan seterusnya, tak silap saya ada 11 ciri, maka menjadilah orang-orang tersebut sebagai ibadur rahman. Mereka ini lebih special, tidak sekadar hamba Allah, tetapi mereka adalah hamba Allah dan juga hamba Ar-Rahman, yang dengan itu juga mereka layak untuk mendapat rahmat Allah yang ekstra. Rahmat Allah memang sentiasa ada kepada semua manusia, semua haiwan, pokok, apa semua tu, dan kepada semua manusia baik yang Muslim ataupun yang bukan Muslim. Tetapi bagi ibadur Rahman, mereka yang memiliki ciri-ciri tersebut, mereka mendapat rahmat yang ekstra ya. Apakah ciri-ciri itu? Sila kaji, sila tadabur surah Al-Furqan, surah yang ke-25 ayat 63 dan seterusnya. Antara ciri-ciri tersebut ialah orang yang berdoa. Okey, orang yang berdoa dengan doa ini. Jadi special bila kita baca doa ini, kita pun turut serta menjadi di kalangan ibadur rahman. Kenapa sekadar berdoa saja? Kenapa sekadar berdoa saja telah pun menjadikan kita memiliki salah satu ciri ibadur rahman? Kerana kita sama-sama tahu doa tidak cukup sekadar doa, tetapi doa itu juga hendaklah diikuti dengan usaha. Maka seorang ibadur rahman itu ialah orang yang juga memerhatikan hal ehwal keluarganya, mendidik keluarganya, membimbing keluarganya, bukan sekadar keluarga tetapi zuriatnya juga. Okey, jadi itu ciri-ciri ibadur rahman. Jadi Islam ni bukanlah agama yang individu saja, tetapi tegak juga mementingkan keluarga. Okey, apakah isi kandungan doa ini? Baik, Rabbana hablana min azwajina, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami daripada isteri-isteri kami. Azwajina ni plural kepada isteri. Menarik untuk diperhatikan dalam Al-Quran apabila berbicara tentang isteri, Allah SWT menggunakan perkataan plural ataupun jamak ya. Alright. Tapi tak apa, kalau ada isteri satu pun kita baca doa ini juga. Wa zurriyatina qurrata a'yunin. Qurrata ni dari sudut bahasa bermaksud dingin atau sejuk. A'yunin ialah mata, penyejuk mata. Ini kalau terjemahan harfiah, penyejuk mata. Tetapi yang dimaksudkan dengan penyejuk mata ialah sesuatu yang menenangkan, sesuatu yang menggembirakan. Jadi dengan doa ini kita berdoa kepada Allah agar Allah mengurniakan pada kita keluarga yang menggembirakan, keluarga yang menenangkan. Sekarang ini gembira ke tenang ke tu subjektif.
Dia dari aspek apa kan? Sebab sebahagian orang, dia rasa gembira kalau isterinya keluar rumah berhias, dengan pakaian seksi ke, pakaian ketat ke, pakaian tak tutup aurat ke, dia gembira dengan tu. Sebahagian orang kan kita lihat, dahlah dia tidak mampu mendidik isteri dia untuk menutup aurat, tapi dia suka pula share gambar isteri dia di media sosial yang tidak menutup aurat. Kan? Sebab itu yang menggembirakan bagi dia. Sebagai orang, sepatutnya dia berkongsi, sepatutnya sebagai seorang suami mendidik isteri untuk menutup aurat, berpakaian yang menutup aurat. Menutup aurat dengan lengkap tau. Maknanya pakaian yang longgar, pakaian yang tebal, bukannya nipis, bukan sekadar tutup aurat tapi ketat. Bukan sekadar tutup aurat tapi pakai tudung bagi nampak telinga apa semua tu kan. Jadi mereka ini bukan sekadar tidak mendidik isteri kita ke arah menutup aurat, tetapi bergembira pula untuk berkongsi gambar ataupun video ahli keluarga yang tidak menutup aurat kepada media sosial. Jadi terbalik tu. Okey. Jadi apakah yang sebenarnya menggembirakan, yang menenangkan? Sebagian orang dia suka isteri dia keluar, anak dia keluar dengan iPhone 15 misalnya, dengan handbag berjenama misalnya, dengan kasut mahal misalnya, kan dia bergembira tengok isteri keluar begitu. Jadi qurrata ayuni dalam ayat ni masuk dia macam mana? Okey, kalau kita rujuk dalam kitab-kitab tafsir, mereka menerangkan qurrata ayuni ni ialah bagi ibadur rahman, bukan bagi manusia biasa-biasa, tetapi ibadur rahman. Dan ciri-ciri yang menggembirakan, ciri-ciri ahli keluarga yang menggembirakan bagi ibadur rahman adalah ahli keluarga ataupun isteri, anak-anak yang taat kepada Allah, yang bertakwa, yang beramal soleh, yang memiliki akidah yang benar. Semua ciri-ciri agama yang baguslah. Itu yang sebenarnya menenangkan, menggembirakan bagi ibadur rahman. Okey, jadi qurrata ayunnya, kita ulang balik dari sudut bahasa, berarti penyejuk mata. Okey, penyejuk mata. Tetapi yang dimasukkan di sini ialah ahli keluarga yang menggembirakan, menenangkan apabila dipandang. Okey, dan gembira dan tenang itu adalah dari aspek penghayatan agama. Penghayatan agama yang bukannya dari aspek duniawi yang lain. Okey, dan seterusnya waja'alna, dan jadikanlah kami lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa, imaman. Okey, imam di sini kita biasa faham imam solat ke, imam pemimpin ke, kan. Okey, imam di sini juga boleh bermaksud contoh teladan, di mana seorang suami itu apabila dia sendiri memiliki contoh teladan yang bagus, lalu ia diikuti oleh ahli keluarganya, ia diikuti oleh zuriatnya. Itulah yang dimaksudkan dengan rangkap terakhir ni, waja'alna lil muttaqina imama. Maka ayat ini mengajar kepada seorang suami itu untuk pertama sekali memiliki ciri-ciri yang bagus, kan. Macam tadi saya kritik suami yang tidak mendidik isteri untuk menutup aurat, tapi pergi share pula gambar kepada media sosial, kepada publik apa semua, kan. Jadi kalau nak mula tu, yang si suami itu sendiri yang kena mula. Si suami itu sendiri yang kena ada penghayatan agama yang betul. Si suami itu sendiri yang menutup aurat, sebab lelaki pun kena tutup aurat juga, kan. Kalau tutup aurat tapi pakai ketat-ketat don naik basikal tu, itu tak tutup aurat juga lagi tu. Okey, jadi mereka, suami itu sendiri yang memiliki penghayatan agama yang bagus, sehingga dengan itu ia menjadi contoh ikutan bagi ahli keluarganya, contoh ikutan bagi isteri dan anak-anaknya. So kita sebagai husband start first, kita sebagai suami yang mula dulu. Okay, kemudian baru kita didik, terapkan perlahan-lahan kepada ahli keluarga kita. Jangan kita harap ahli keluarga kita sebagai contoh lain untuk solat pada awal waktu, padahal kita sendiri sebagai suami, sebagai ayah, solat di akhir waktu. Jangan kita harap ahli keluarga kita untuk rajin membaca Al-Quran, padahal kita sendiri jarang-jarang ataupun hampir tak pernah untuk membaca Al-Quran. Jangan kita harap ahli keluarga kita untuk bercakap, bertutur perkataan yang sopan, yang baik. Kalau tengah marah pun masih lagi dengan ucapan yang baik, tidak keluar perkataan yang F ke S ke apa-apa semua yang tak bagus tu. Tetapi kita sendiri pula sentiasa ataupun lazim mulut itu menyebut perkataan-perkataan yang tidak baik, ya. Jadi kita sendiri yang mula, okey. Maka kita meminta pertolongan Allah agar membantu kita untuk menjadi
imam, pemimpin, contoh teladan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Bertakwa di sini merujuk kepada ahli keluarga kita, zuriat kita, dan di sini macam dalam tafsir Ibnu Katsir, bukan sekadar anak je, tapi generasi seterusnya lah. Kita mulakan satu contoh yang baik yang kemudiannya diikuti oleh generasi seterusnya. Okay? Dan macam saya kata di awal tadi, doa bukan sekadar doa, ianya hendaklah bermula dengan usaha, bukan bermula, diikuti ataupun sama-sama dengan usaha. Jadi macam tu tadi, suami yang terlebih dahulu berusaha untuk memiliki penghayatan agama yang bagus, lalu kemudian diikuti oleh ahli keluarganya. Suami yang mulakan diri dengan ciri-ciri yang bertakwa, beramal soleh, kemudian diikuti. Jadi sambil dia didik itu, dia sendiri menjadi contoh yang bagus. Okey, jadi ayuh kita melazimkan diri membaca doa ini sambil suami, sambil ayah baca doa ini, dia sendiri fikir, apakah aku telah mendidik, apakah aku telah menasihati, apakah aku telah membimbing ahli keluargaku untuk menjadi qurrata a'yunil. Tak boleh tiba-tiba automatik berharap mereka menjadi qurrata a'yunil kalau suami, kalau ayah tu sendiri tidak berusaha, kan? Sama juga kita sebagai suami, sebagai ayah tidak boleh nak menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa kalau kita sendiri tidak berusaha untuk mendidik, membimbing, menasihati dan menjadi role model yang bagus untuk ahli keluarga. Jadi kita sebagai suami, saya bersuami, para penonton di kalangan suami, para suami-suami, ayah-ayah, ayuh kita ni berusaha untuk menjadi role model yang dihormati, kan? Jadi supaya our family members also respect us, look up at us, bukanlah Allah, kan? Dan sambil kita berusaha, kita berdoa kepada Allah, dan inilah doanya. Baik, ayo sama-sama kita, bagi yang belum hafal, hafal. Bagi yang sudah hafal, jadi kita baca doa ini dengan kefahaman, okay? Dengan penghayatannya. Baik, jadi setakat inilah perkongsian saya. Saya akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.